Allah qul man anzal al-kitab alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunahu astaghfirullah tubdunaha wa tukhfuna kaseeran wa 'allamtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah qul thumma zarhum fi khawdihim yal'abun. Jumpa ayat surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat apa ni? Okey, kita tulis Kita nak try praktikal tadabbur ni dalam Al-Quran, sebab ilmu mantik ni memang digunakan, dah bukan digunakan dalam Al-Quran, tapi dia boleh membantu kita untuk faham Al-Quran. Ayat di surah Al-An'am, cuba cari dalam internet. Ma qadarullaha haqqa qadrihi. Tulis. Ma qadarullaha haqqa qadrihi. Jumpa surah Al-An'am. Ma qadarullaha haqqa qadrihi. Idh qalu Allah. Tengok Allah nak batalkan hujah ni orang Yahudi. Jumpa tak? Jumpa? Tak kata ada Arab, tak ada Arab. Surah Al-An'am. Tapi sekejap tulis ni, saya tulis saya tulis okey. Wa ma qadarullah haqqa. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. 91. Sama satu Okey, sama satu. Cuba kita tengok Yang tulis ayat ni. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Okey, ni ayat ni. Iz qalu ni orang Yahudi kata ni. Ini siapa yang kata ni? Yahudi. Okey. Ma anzalallah ala basharin min syai'in. Okey, ni ayat Yahudi. Okey, lepas tu ayat yang Allah SWT sebut kata mana? Qul man anzala al-kitaba alladhi jaa bihi Musa nuran betul? Wa hudan linnas kan? Ni statement seterusnya. Siapa boleh terjemah? Yang ni ayat ni, siapa boleh terjemah? Ada translation tak? Sekejap, kita dah ramai dah dalam bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa tabi'ahudah wa ba'd. InsyaAllah kita akan sambung. Cuma saja saya terfikir nak bagi praktikal dalam masalah tanaqud. Kan kita bicara tanaqud dalam berhujah kan. Kita kata kalau kulli nak lawan dia, kulli ni kan, kulli mujabah kan. Kulli mujabah, positif yang kulli kita lawan dengan negatif yang juz'i kan. Ataupun sebaliknya kan, kita lawan buat silang tadi tu kan. Kita cuba macam mana nak praktik dia. Kita nak faham Al-Quran, ada kaitan dengan mantik sikit tak? Ada. Kita tengok Allah SWT sebut ma qadarullaha haqqa qadrihi. Tidaklah mereka itu qadarullah, maksudnya menghargai ataupun menghormati, menjaga Allah Subhanahu wa taala tu haqqa qadrihi, seberhaknya. Kan haqqa qadrihi, seberhaknya Allah Taala. Iz qalu, tak kala mereka berkata. Siapa yang mereka berkata ni? Yahudi.
Geng Yahudi ni. Geng Yahudi kata apa? Di statement dia, baca statement dia apa? Ma anzalallah Ma anzalallahu ala basharin min syai'in. Okey, maksudnya apa dia? Tidak langsung Allah pernah menurunkan apa-apa kitab kepada manusia. Betul ya? Tidak pernah langsung Allah turunkan apa-apa kitab lah kepada manusia. Boleh? Yang ni statement ni apa? Statement positif ke negatif? Negatif kan? Tidak kan? Tidak. Dia bersifat kuli ke juz'i? Sebab apa kuli? Langsung. Tak pernah langsung. Macam semua abad-abad macam tu. Tak pernah langsung. Allah apa? Kita kata tadi apa dah? Statement apa? Kuli sin kan? Kaf dengan sin. Kuliah salibah. Okey, kita lihat terjemahan ni pula. Qul, Allah SWT suruh Nabi SAW jawab balik. Man anzalallah, siapa yang menurunkan kitab kepada kitab yang telah dibawa oleh Nabi Musa kan, yang merupakan wabah cahaya dan petunjuk. Yang ni apa dia ni? Yang ni statement macam mana ni? Juz'i ke kulli? Ha? Kitab dah khusus kitab dari mana ni? Nabi Musa kan? Juz'i kan? Juz'i macam mana? Jim. Ni apa, salibah ke mujabah? Mujabah kan? Tengok macam mana kita kata tanakul tu. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala apabila dakwaan ada apa daripada geng-geng Yahudi yang mengatakan tak ada apa, mana ada kitab, tak ada turun apa-apa langsung kat manusia. Tak ada. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi patahkan hujah dia dengan melalui apa? Bawa satu statement yang betul-betul wakil realiti yang ada. Kan? Tapi statement tu berbentuk macam mana? Juz'i mujabah. Iaitu dia kata, tu yang apa? Ada apa? Kata beriman dengan Nabi Musa. Beriman dengan Nabi Musa. Nabi Musa ada apa? Kitab tak? Ada kitab. Diam tu ni. Statement, maksudnya statement yang pertama tu nampak je salah dan juga tipu. Nampak tak? Dia punya pemakaian dia lah. Dan beberapa ayat lain dari. Ni ayat apa ni? Tadi apa? 9 berapa? 1. Surah Al-An'am. Ini cara Allah Subhanahu Wa Taala berhujah direct dengan apa? Dengan orang Yahudi. Maksudnya kanun yang kita pakai tadi tu dia ada apa? Dia ada kesinambungan untuk kita faham Al-Quran ni. Boleh boleh bab settle. Okey, kita masuk bab yang seterusnya yang merupakan Al-Qiyas. Okey, bab last. Qiyas ni boleh okey sikit. Okey, kita tengok Al-Qiyas. Al-Qiyas ni masuk dalam bab mana? Kita kata tadi bahawa Qiyas termasuk dalam apa? Penghujahan yang ghair mubashir, yang indirect kan. Kenapa indirect? Sebab apa kita bagi bubuh dia tu. Kita bagi lawan hujah dia tu melalui cara apa? Kita susun ayat penyata kemudian baru bagi kesimpulan kan. Yang kalau macam ni tak ada dah. Maksudnya penyata yang diberikan oleh ni automatik lawan penyata di atas. Kan? Kan macam saya sebut tadi kan. Kita kata macam kita kata apa
apa tadi kita sebut ni? Kamu kata kan, ada orang keluarkan kenyataan kan tadi kan, keluarkan kenyataan. Semua yang kerja kerajaan bolehlah kaya. Kan? Dia bagi pernyataan macam tu. Kulli mujabah kan. Semua yang kerja kerajaan bolehlah kaya. Lepas tu kita akan cakap apa? Kita cakap, aku kerja kerajaan tapi aku tak kaya. Kita apa? Nafi lah. Dengan apa? Dengan pernyataan kita yang kedua tu, pernyataan yang apa? Pertama tadi. Tu dia punya, selalunya kita dah main dah. Cuma kita tak sedap je tak? Kita tak sedap. Cuma ini nak bagi susun lah sikit. Kan? Kuli macam sebelum ni pada fikir kuli juz'i semua. Tak ada kan? Tak ada. Okey, kita tengok. Seterusnya bab membicarakan berkenaan dengan al-qiyas. Dia kata bab al-qiyas. Bab qiyas ni bab yang paling diberi penekanan bagi aliran-aliran mantik klasik, mantik lama, dan juga diberi penekanan dalam apa? Dalam kitab-kitab turas. Kebanyakannya menggunakan bab qiyas. Adapun bab yang istidlal ataupun hujah yang indirectly, yang satu lagi itu yang dipanggil sebagai apa? Istiqra'. Kan istiqra' apa dia? Induksi kan? Induksi tak banyak dipakai dalam kitab-kitab turas bukan Melayu lah ataupun orang Arab pun sekali. Hatta perbincangan secara detail yang dibuat oleh turas Islam berkenaan dengan induksi tak banyak. Banyak yang dibincangkan secara detail tak kala kitab Syamsiah ke kesemuanya bincang berkenaan dengan kias. Kias dia bincang. Jadi macam mana orang putih ni dia boleh memilih, kita kata, aliran yang kedua, iaitu aliran induksi. Induksi maksudnya kemajuan Eropah yang hadapi sekarang ni adalah hasil perkembangan kajian saintifik terhadap metod induksi ni dalam penghujahan. Kan? Yang mana metod induksi dalam penghujahan ni dipopularkan oleh pertama Roger Bacon, yang kedua Francis Bacon. Daripada dua tu dewa lah dalam mempopularkan, dipanggil sebagai aliran tajribiyah. Dalam bahasa Arab panggil aliran tajribiyah. Tajribiyah ni metod induksi ni lah. Experimental, macam yang mengaji dalam sains tu. Kan, yang sains kan kita belajar nama apa? Mula-mula apa? Mula-mula apa dia tu? Problem statement kan? Kan kita bagi problem tu. Analysis, observation. Lepas tu lagi analisis, betul hipotesis. Ada inference, lepas tu lain kali kesimpulan dan sebagainya, perjuangan. Kan? Maksudnya yang kita sebut, yang kita belajar, yang paling bagus sekali kalau orang belajar medik macam Abror, macam apa? Izzuddin apa? Anaki Udin, dia akan nampak bahawa perkembangan metod induksi dilakukan oleh orang barat ni very very outstanding. Dia dah sampai level yang mencapai bukan hanya kepada mengkaji benda-benda yang bersifat pepejar ni, tetapi mencapai ke tahap mengkaji benda-benda yang bersifat tidak seragam, seperti isu sosial, isu politik, isu ekonomi, benda yang unpredictable. Tapi dia pun boleh mengembangkan idea induksi ni untuk apa? Untuk jadikan benda yang unpredictable, iaitu sosial punya fenomena, ekonomi punya fenomena atau politik punya fenomena, kepada benda yang predictable. Dia boleh buat itu. Tu nampaknya dia punya kuasa kat situ. Memanglah ada ahli-ahli falsafah yang menggunakan banyak idea-idea qiyas ni seperti Immanuel Kant, tapi tak berjaya. Tak berjaya tu maksudnya tidak menjadi mainstream lah dalam barat. Mainstream tak jadi mainstream. Tapi yang mainstream dia barat adalah aliran Francis Bacon. Ada aliran tajribah. Kalau kat Malaysia aliran mana? Aliran mana? Kat Malaysia Perjuangan. Itu Nazri. Perjuangan pula. Kan? Tapi kalau kita pondok-pondok apa, kita banyaklah mengaji kitab-kitab apa mantik lama kan. Qiyas, tapi tak banyak pakai sangat pun. Lepas tu kalau yang di universiti ke semuanya induksi lah. Kan? Buat kajian-kajian lapangan, kita buat apa, kayak soal selidik. Kita buat apa kan? Kita buat soal selidik tu kan? Lepas tu kita buat apa lagi? Minit mesyuarat Mukabalah, kita bincang soal selidik tu kan, perjumpaan dengan orang tu.
Itu dia metod-metod dia induksi lah. Itu kita akan masuk dalam untuk Abrar lah akan terang nanti macam mana teknik induksi tu digunakan dalam apa? Medik kan nanti kita. Esok lah. Okey, kita masuk bab qiyas pula. Jadi nampak benda tu? Kita tengok bab qiyas, dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nazim rahimahullah, innal qiyasa min qadaya suwira mustalziman bizzati qawlan akhara. Dia kata qiyas itu adalah hasil susunan. Suwira tu maksud susunan daripada penyata-penyata pelbagai. Maksudnya apa dia? Kan kita susun penyata berdasarkan kalau kita belajar matematik kan, premis pertama, premis yang kedua, kemudian akan mengeluarkan apa? Conclusion. Kan? Betul tak? Conclusion. Yang kita kata yang sebelum ni kan, contoh apa dia? Contoh apa sebelum ni? Semua, okey, contoh kita katakan semua manusia adalah hayawan, kan? Semua manusia adalah hayawan. Dan Zaid itu adalah manusia. Maka Zaid itu adalah haiwan, kan? Itulah salah satu yang cara dia kan. Kita susun beberapa penyata dan kemudian kita keluarkan conclusion. Okey, kita tengok. Kemudian dia kata lagi, summal qiyasu indahum qismani. Kemudian qiyas itu terbahagi kepada dua. Faminhu ma yud'a bil iqtirani. Ada daripada kalangan qiyas itu dipanggil sebagai qiyas iqtiran. Wa huwa allazi dalla 'ala natijati, iaitu qiyas yang menunjukkan natijah biquwwatin wa ikhtassa bihamliyah, iaitu dengan cara apa? Bil quwwah. Bil quwwah ni maksudnya indirectly dia punya apa? Dia punya conclusion. Dia tak dimaklumkan conclusion itu dalam muqaddimah. Tadi kita akan tunjuk, Okay, fa in turid tarkibaha farakiba muqaddimatihi 'ala ma wajibah. Okay, kalau kamu nak susun mukadimah tersebut, iaitu beberapa penyata-penyata ataupun beberapa premis, maka apa? Maka inilah cara dia. Dia tunjuk. Ini cara dia. Okay. Kita baca sikit lagi. Warattibil muqaddimati wanzura sahihaha min fasil mukhtabira. Susunlah premis-premis tu, mukadimah tu premis-premis, kan? Wanzura dan lihatlah sahihaha min fasilin. Dan kenal pasti yang mana yang betul, penyata yang betul dan juga penyata yang salah dengan cara apa? Mukhtabira, dengan cara kita menganalisis satu-satu. Kita tengok. Benda ni memang selalu pakai dah, kan? Kita selalu pakai dah. Kita masuk. Lepas tu kemudian dia kata, kita baca lagi sikit. Fa inna lazimal muqaddimati bihasabil muqaddimati ati. Maka conclusion yang datang daripada muqaddimah itu hasil daripada apa? Hasil daripada poin-poin dalam premis tu juga. Conclusion hasil daripada apa? Poin-poin dalam premis. Dia kata wa ma minal muqaddimati sughra fa yajibu indirajuha fi kubra. Premis yang pertama wajib masuk dalam premis yang kedua. Wa zatu haddin asgharin sughrahuma wa zatu haddin akbarin kubrahuma. Sekali kita tengok. Okey, kita tengok. Kita susun satu apa? Satu kias, kan? Didaksi, kita susun satu. Kita tengok macam mana nak bahagi dia. Okey. Yang pertama kita bagi contoh apa? Al-qiyas, kan? Al-qiyas. Ataupun daripada deduksi. Okey, bagi contoh satu. Tadi apa tadi? Semua, kan? Premis satu, semua manusia adalah haiwan, kan? Okay. Kita ambil macam ni lah buat sini. Yang kedua, Ali salah seorang, ataupun kita bagi ayat mudah sikit. Ali adalah manusia. Okey? Boleh? Ali adalah manusia. Itu dia punya conclusion dia. Ini pada ni. Apa? Ali adalah
Okey. Dalam teknik yang qiyas ni, yang pertama dipanggil sebagai, ini yang muqaddimah ni dipanggil sebagai muqaddimah. Kan? Yang ni premis satu, kalau dalam bahasa Arab tu dipanggil sebagai muqaddimah sughra. Okey. Kemudian premis yang kedua dipanggil sebagai muqaddimah kubra. Kubra. Boleh? Okey. Kemudian dia kata yang penyata yang pertama kan? Kan kita kata ni penyata yang pertama kan? Penyata yang pertama mana satu subjek, mana predikat? Ha? Semua manusia ni kan? Ni subjek. Yang ni predikat. Kan? Yang ni mana subjek? Ali, subjek. Yang ni manusia, predikat. Okey. Dia kata macam ni. Dalam nanti kita akan belajar depan ni, kita kata pertama dalam qiyas ni, dalam bab qiyas yang kita nampak ni, kita kena predik yang mana yang berulang-ulang. Kalimat mana yang berulang-ulang? Manusia kan? Kalimat mana yang berulang-ulang? Manusia. Okey, manusia ni, yang kalimat yang berulang-ulang ni dipanggil sebagai haddu al-awsat. Haddu al-awsat. Boleh? Ha? Mana? Wow. Mana? Ni kan? Al-awsat. Boleh? Okey. Yang mana yang baki yang tak berulang ni? Yang mana baki yang tak berulang? Yang ni haiwan ni dipanggil sebagai al-haddu al-asghar. Okey. Dan bahasa ni lah Arabnya kan. Kalau yang subjek ini Ali ni dipanggil apa? Al-haddu al-akbar. Okey. Boleh? Nampak? Okey. Sekarang ni macam mana kita boleh kata semua manusia adalah haiwan, kemudian penyata yang seterusnya kita gabungkan dengan penyata seterusnya, Ali adalah manusia, kemudian kita keluarkan Ali adalah haiwan. Macam mana kita boleh fikir macam tu? Macam mana kita boleh keluarkan dia punya conclusion ni? Macam mana otak kita fikir? Yang mana lebih umum, mana lebih khusus? Umum haiwan. Umum haiwan. Statement yang pertama lagi luas. Statement yang kedua lagi kecil. Kan? Sebab tu macam yang disebut tu kan, bila kita buat ni premisnya apa? Pertama, ni premisnya yang kedua. Kita dah masukkan apa? Yang pertama ni dalam yang yang pertama, yang kedua ni dalam pertama. Tu cara kita dekat sebenarnya. Boleh settle. Yang ni susunan basic bagi apa? Bagi qiyas. Okay, dalam nanti Aristotle dia kata apa? Susunan qiyas ni ada berapa jenis? Ada 4 jenis. Susunan matematik ni ada berapa? 4 jenis. Dah cerita kan? Okay, kita masuk
susunan kias ni. Okey. Yang berikutnya kita akan belajar dipanggil sebagai susunan kias tu, dipanggil dalam bahasa Arab ashkalul qiyas. Ataupun deduction form. Bentuk. Dia punya bentuk-bentuk kias. Yang ni yang kita masuk bab yang seterusnya. Okey, boleh? Okey, bab yang seterusnya kita tengok muka surat dah 26 tu. Matan nombor 82 kan? Okey, dia kata asyaklu 'inda haula'in nasi yutlaqu 'ala qadiyatai qiyasi min ghairi an tu'tabar aswaru izzaka bid-darbi lahu yusharu walil muqaddimati ashkalun faqat arba'atun bihasabi hadil wasat hamlun bisughra wad'uhu bikabra yud'a bishaklin awwalin wa yudra wa hamluhu bil kulli fi kulli saniyan nurif wa wad'uhu fi kulli salisan ulif wa rabi'ul ashkali 'aksul awwali wa hiya 'ala at-tartibi fi takammuli fa haythu an hadha an-nizami yu'dalu fa fasilu nizami amma al-awwal. Okey, ni saya sampai 88 ni ashkal qiyas. Sampai 88 ni kita beritakan berkenaan dengan syakal kias. Dia ada berapa? 4 Yang pertama, dia kata macam ni. Tadi kita tahu kan? Tadi kita tahu yang mana hadil awsat. Nampak gambaran? Yang mana hadil awsat? Hadil awsat tu apa dia? Yang berulang-ulang. Boleh? Mana hadil akbar? Yang mana hadil asghar? Kan? Kita dah fikir kan? Dah nampak dah kan? Okey. Berkenaan dengan sistem kias ni, bentuk sistem kias ni kenapa dibahagikan kepada 4? Aristotle kata, dia kata kenapa? Kerana berdasarkan kedudukan apa? Kedudukan hadil awsat tadi. Kedudukan apa? Hadil awsat tadi. Okey, kita masuk yang pertama. Bentuk yang pertama. Okey, bagi contoh satu. Kita ambil yang tadi lah. Apa tadi? Manusia adalah haiwan. Kan? Okey. Yang kedua, Ali adalah haiwan. Manusia. Lompat pun. Kan? Lepas tu yang natijah, Ali adalah haiwan. Okey. Dia kata, yang mana yang saya lagi tanya, mana hadul awsat dia? Hadul awsat tu apa dia? Yang berulang-ulang. Manusia. Okey. Manusia. Siapa hadi? Dia kata macam ni. Kalaulah syakal qiyas ni, hadil awsat itu merupakan kalau dalam premis yang pertama, kalaulah hadil awsat itu merupakan subjek, dan pada premis yang kedua, hadil awsat itu merupakan apa? Predikat. Ini dipanggil apa? Bentuk yang pertama. Yang tu je. Boleh? Bentuk yang pertama. Kena ingatlah. Kalau bentuk yang pertama adalah apa? Adalah hadil awsat. Maksudnya hadil awsat tu merupakan apa? Merupakan subjek dalam premis pertama dan merupakan predikat pada premis yang kedua, maka itu digelar sebagai form syakal yang pertama. Bentuk apa? Bentuk qiyas yang pertama. Yang ni. Ini secara bentuk umum ni. Okey, boleh? Okey, bentuk yang kedua pula. Yang kedua. Kedua apa? Kita tengok.
wal hamlu fil kulli saniyan urif wad'uhu fil kulli salisan ulif. Wa hamluhu fil kulli. Okey. Yang kedua pula dia kata, bentuk yang kedua kita bagi manusia adalah haiwan. Okey. Tidak ada satu pun dari batu adalah haiwan. Okey. Cuba baca. Manusia adalah haiwan. Tidak ada satu pun dari batu adalah haiwan. Ha? Dia punya ni apa dia? Conclusion. Manusia bukan batu. Batu bukan manusia. Ha, tiada satu pun daripada batu adalah manusia. Adalah ini. Apa beza dia dengan yang pertama? Cari hadil awsat dia. Panjang buat apa? Hadil awsat kat mana? Haiwan-haiwan kan? Duduk kat mana ni? Yang ni? Yang ni subjek ni kan? Yang ni, yang kedua ni dia kata apa? Hadil awsat dia ni duduk pada apa? Predikat kedua-dua premis. Kedua-dua premis. Kan? Boleh nampak kan? Dia memang syakal bentuk yang pertama paling senang sekali nak boleh ni kan, nak boleh keluarkan conclusion. Syakal yang kedua memang memang kedua dia payah sikit. Okey, boleh nampak kan? Settle. Lepas tu boleh agak dah lah seterusnya, kan? Boleh agak dah macam mana? Syakal yang ketiga adalah apa? Hadul awsat dia duduk dekat apa? Subjek. Boleh? Nampak tak? Sekali lagi, yang syakal yang ketiga iaitu form qiyas yang ketiga adalah apa? Haddul awsat dia dekat mana? Dekat subjek bagi kedua-dua premis. Boleh? Kalau yang kedua, haddul awsat dia adalah apa? Predikat pada kedua-dua premis. Okay. Yang keempat macam mana yang keempat? Yang keempat adalah apa? Adalah haddul awsat dia tu berlawanan dengan yang pertama. Macam mana tu berlawanan dengan yang pertama? Macam mana? Predikat pada premis pertama, subjek pada premis kedua. Yang itu je. Okey, settle yang itu. Lepas tu kita baru masuk yang seterusnya. Boleh? Boleh? Oh, penat ni. Okey dah settle. Dah tulis dah yang tadi. Dah settle kan? Okey, tulis dah. Okay, kita padam. Padam. Okey, yang ni yang penting. Yang penting seterusnya tulis bait yang ke-89. Bait yang ke-89 tu menceritakan berkenaan dengan syarat-syarat untuk setiap yang saya sebut 4 perkara tadi tu, 4 syakal tadi, 4 form daripada kias tu keluarkan natijah dengan betul ataupun konklusi dengan betul. Boleh? Okey.
Yang pertama apa dia? Syarat bagi syakal pertama apa dia? Pertama dia kata syarat, tulis ni, syarat konklusi tepat syakal pertama and form pertama. Apa dia? Pertama apa dia? Dia kata ijab sughra, mestilah premis pertama mujabah. Apa maksud mujabah? Positif. Yang kedua, mestilah premis yang kedua apa dia? Kulliyah. Kedua apa dia? Kulliyah. Kulliyah apa? Mujabah means. Boleh? Kita try ni. Okay. Dah tulis syarat dah. Saya kena tolong saya lah. Biasalah mantik ni Voltaire apa semua dia kata lah, memanglah mantik ni benda yang paling bosan sekali di dunia, tapi benda mantik ni yang paling penting sekali. Ya. Okey, dah tulis ya? Tulis? Okey, settle. Okey, ni syarat form yang pertama. Sekali kita akan masuk pada form yang ketiga. Jadi, kalau kita nak buat penyataan berdasarkan form kias yang pertama, mesti kita penuhi syarat tu yang pertama. Jadi, kita kata penyata-penyata yang macam mana tu yang memenuhi syarat tadi? Okey, yang pertama saya tulis sikit kat sini. Okey, tadi apa dia? Mesti positif pada premis yang pertama. Kemudian yang kedua mesti apa? Kulliyah pada premis kedua, kan? Okey. Kita bagi contoh ayat. Okey, dia kata kalaulah disyaratkan pada penyataan yang premis pertama tu, hanya disyaratkan apa? Positif. Maka apa? Maka ada dua kebarangkalian penyata yang kita boleh letak. Boleh? Pertama apa? Pertama, kulli mujabah. Boleh? Yang kedua, juz'i mujabah. Boleh tak? Faham tak? Apabila kita kata hanya disyaratkan bagi premis yang pertama tu berbentuk apa? Mujabah, apa tu positif, maka kita katakan apa? Penyataan yang boleh apa? Boleh kita letakkan dalam premis yang pertama tu ada dua jenis. Apa dia? Kulli mujabah dengan juz'i mujabah. Nampak? Ni syakawan tak? Syakawan apa ni? Syakawan. Syakawan. Okey. Kemudian premis yang kedua, kita kata apa? Kita kata bahawa syarat bagi premis yang kedua tu mesti apa? Kulli, kan? Kulli. Kan? Maka kita kata boleh untuk penyataan kita yang kita akan letak dalam premis kedua tu berapa kebarangkalian? Dua juga. Betul tak? Pertama apa? Kulli mujabah dengan kulli salibah. Boleh? Tulis tu. Saudara? Kulli mujabah dengan kulli salibah. Maka kita akan selang-selang lah. Kita akan apa? Selang-selangkan. Untuk kita nak bentuk satu apa? Satu syakal. Untuk kita keluarkan apa? Natijah dia. Okey, macam mana? Okay. Kita pendekkan sikit. Kulli mujabah dengan juz'i mujabah. Saya kita bagi contoh. Pasal slow dulu. Memang panas kan? Apa dia? Kulli mujabah dengan kulli salibah.
Kita akan gandingkan. Okey, kita akan gandingkan. Okey, kalau premis pertama tu kulli mujabah, kan? Ini yang pertama. Kulli mujabah tambah apa? Kulli mujabah. Kenapa tambah? Ni premis pertama. Pertama dengan premis kedua. Kita gandingkan, faham tak? Okey. Yang kedua, kulli mujabah tambah yang belum lagi apa? Kulli salibah. Settle yang kedua. Yang ketiga, juz'i mujabah tambah kulli mujabah. Boleh? Zim. Okey, yang keempat kita gandingkan apa? 5 juz'i mujabah tambah kulli salibah. Tu gandingan dia. Ni kena ingat syarat ni. Lepas tu buat gandingan sendiri. Sebab apa? Kalau dalam form yang pertama kita tak mengikut syarat ni, dia tak akan dapat natijah yang betul. Berdasarkan kajian Aristotle lah. Okay, ingat ni. Okay, saya kita akan kira. Saya nak tiada. Okay. Kita kata kalau kulli mujabah dengan kulli mujabah, dia akan dapatkan apa? Dia akan dapat conclusion dia kulli mujabah juga. Conclusion dia, penyata dia akan berbentuk kulli mujabah juga. Okey, tak apa, kita akan bagi contoh. Tulis dulu. Kalau kulli mujabah dengan kulli salibah, dia akan dapat kulli salibah. Ingat dalam matematik, kalau positif gandingkan dengan negatif akan jadi negatif. Kalau juz'i ganding dengan kulli akan menang juz'i. Macam tu ya. Okey, kita kata macam ni. Juz'i dengan kulli akan dapat apa? Juz'i. Mujabah dengan mujabah lah. Positif. Okey. Juz'i dengan kulli siapa menang? Juz'i. Mujabah dengan salibah siapa menang? Salibah. Itu je. Apa tu dulu? Dia punya ni. Dia punya apa? Dia punya equation dia. Dia main equation di sini. Jadi kita bagi contoh. Okey. Kita masuk contoh. Contoh kita kata kulli mujabah dengan kulli mujabah macam mana? Kita sebut semua apa dia? Manusia haiwan kan? Okey, boleh? Semua yang kedua kulli mujabah pula. Semua apa dia? Semua apa? Semua manusia adalah haiwan. Yang kedua kita bagi semua haiwan adalah mampu bergerak. Mampu membesar. Apa? Semua haiwan mampu membesar. Kan? Betul tak? Kita kata yang ni statement yang pertama, premis pertama. Dia punya apa? Kulli ke? Juz'i kulli kan? Semua. Mujab kan? Okey, yang kedua, semua haiwan mampu membesar. Kulli ke mujab? Kulli mujab lah. Ustaz ni bagi pening kami ni. Okey. Kemudian dia akan keluar natijah apa? Dia punya apa? Conclusion dia akan keluar apa? Okey, macam apa bagi conclusion dia? Semua manusia mampu membesar. Dapat tak? Macam itulah. Okey, yang ni kulli ni apa? Ni kulli ke? Kulli mujabah. Dia punya statement dia, conclusion dia. Okey, boleh? Aristotle ni dahsyat tau. Dia punya macam mana kalau kita dah nak fikir. Tak dah kot. Dia buka macam ni, equation macam ni. Dah.
Ni syakal pertama ni. Syakal pertama. Macam mana kita Yang ini tak boleh pakai dekat bentuk yang lain tak payah bentuk ini bentuk pertama. Equation ni bentuk pertama. Syarat awal je. Syarat bagi syakal awal. Form pertama. Nanti form kedua kita ada syarat lain. Ni form keempat. Semua manusia haiwan, semua haiwan yang berusaha, haiwan-haiwan predikat dengan subjek. Dia Duduk kat mana? kalau Syakal pertama. tu kalau bentuk yang pertama dia outside dia Predikat pada pertama. Predikat pada premis pertama. subjek pada premis pertama. Tadi cakap kalau yang bentuk nombor 1 subjek pada premis pertama. Kalau hal ni bentuk keempat predikat pada premis pertama. Sekarang tu Ha. terbalik tu. Ya kan. Terbalik. Tukar balik. Saya cakap yang tu pula. Sorry. Yang ada hadil awsat tu adalah apa? Predikat pada premis pertama. Saya terbalik. Contoh yang tadi tu, Yang tu saya bagi tu macam mana sih? Sebut contoh tadi. manusia adalah haiwan, Ali adalah manusia. Ali adalah manusia. So subjek predikat. Itu bentuk keempat. Sekali lagi. Ali apa? Manusia Manusia adalah haiwan. Ali adalah manusia. Oh, yang keempat lah saya bagi. Ni yang pertama silap ni. Allah. Allah. Madat. Tak, tapi yang termadat yang bagus antara pembelajaran ni adalah anak murid dia sedar. Maksudnya ada kalangan-kalangan ni dia cakna. Kalau ketidak, kalau macam tak ada madat ni, tak ada berkat ni, dia akan teruskan dan salah, betul-antum salah keluar. Semua jadi haram tu. Haram bid'ah kan. Bagus. Tukuran yang baik. Dia pula. Dia biasalah. Dia bagi sebagai istilah sabqul lisan. Mulut ke depan dulu sebelum berfikir. Okey, dah dapat? Betul lah tadi? Okey. Macam mana saya boleh susun ni? Bukan saya suka aduk. Kali lagi baca tadi. Saya macam tak, mungkin saya silap sebenarnya. Manusia adalah haiwan. Ali adalah manusia. Jadi dia punya kata maksud dia subjek. Oh. Tak, ini salah. Ini empat betul. Terima kasih bro. Mabruk alik. Terima kasih kepada bro. Kena beritahu sekali lagi saya ulang pembetulan. Form yang pertama, maksudnya adalah apa? Adalah premis yang pertama, hadil awsat dia dekat mana? Predikat. Predikat ambil contoh ni terus. Jadikan premis yang betul. Boleh Sekali lagi. Sebab dalam on the way nak translate yang dia punya Arab ke Melayu. Betul tak? Kita sebut mahmul, maudhu' kan. Ini first time kita sebut predikat subjek. Jadi Melayu. Okey. Yang betul betul faham Maksudnya hadil awsat pada premis yang pertama ada pada predikat dan hadil awsat pada premis yang kedua adalah apa? Subjek. Okey, yang itu yang betul. Alhamdulillah. Ada juga. Betul. Okey, dapat Aduh. Yang ni betul ni. Haiwan. Semua haiwan aku mau besar. Boleh? Sikit yang betul. Okey, dah, settle. Okey, kita bagi contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya kita ambil apa dah? Kullu mujab dengan kullu salim. Macam mana ayat dah? Bagi contoh ayat. Ayat apa yang ayat nyata yang kulliyah mujabah, lawan dia ataupun premis yang kedua kulliyah salibah. Semua
Apalah, semua yang mengulang kaji akan berjaya, kan? Okey. Akan berjaya. Tidak semua yang akan berjaya menjadi PM. Contoh. Okey. Jadi macam mana dia punya apa? Dia punya conclusion dia. Macam mana kita dapat conclusion? Kita kata apa? Kalau kuliah mujabah dengan kuliah salibah, dia akan punya conclusion mesti apa? Kuliah salibah. Mesti berbentuk premis kuli juga, maksudnya berbentuk apa? Penyata kuli dalam masa yang sama mesti negatif. Macam mana ayat dia? Tidak semua yang Tidak mengulang kaji jadi PM. semua yang mengulang kaji menjadi PM. Contoh. Sebab apa? Sebab ya. Sebab okey, nampak contoh kan? Nampak tak? Dia punya apa? Dia punya mesti keluaran syakal tu. Lawan ingat, kalau kuli lawan juz'i, hasilnya juz'i. Kalau positif lawan negatif lawan dia, jadinya negatif. Okey, settle lah. Nak ambil contoh seterusnya tak ya? Dah seterusnya boleh buat sendiri. Okey, habis. Kita ambil syakal yang kedua pula. Syakal yang kedua. Apa syakal yang kedua? Syakal yang kedua adalah apa? Kedua-dua hadul awsat dia adalah apa? Predikat. Kedua-dua hadul awsat dia apa dia? Predikat. Okey. Maka syarat dia apa dia? Tidak syarat dia. Ni dia salin kan? Okey. Maka tuan musannif kata syarat yang kedua mesti apa? Syarat yang kedua wasani an yakhtalifa fil kaifi. Syarat form kedua. Yang pertama apa? Ikhtalafa fil kaifi, bercanggah. Bercanggah apa? Kaif maksudnya apa? Bila disebut kaif, kualiti. Kualiti apa? Bukan. Kualiti mujabah salibah. Mesti bercanggah. Antara apa? Antara premis pertama, kalau premis pertama positif, premis kedua mesti negatif. Kalau premis pertama negatif, premis kedua mesti positif. Bercanggah apa ni? Kualiti. Apa maksud kualiti? Positif, negatif. Okey? Ni pada apa? Pada premis pertama. Tak mesti. Okey. Yang kedua dia kata kulliyah al-kubra. Maksudnya mesti apa? Kulli pada premis kedua. Boleh? Okey, wa antara kulliyatul kubra wa sani yakhtalifu fi ma kulliyatil kubra lahu syartun waqa'. Okey. Dapat tak premis ni? Okey, dia kata kalaulah disyaratkan bagi form yang kedua tu adalah mesti pertama bercanggah kualiti. Maksudnya apa? Ada berapa kebaran kalian? Dua kebaran kalian tak? Macam mana kita keluarkan kebaran kalian? Okey, kita tengok yang kedua dulu. Yang kedua, kuli yang premis, kuli bagi premis kedua. Maka kita kata ada berapa? Dua. Pertama apa? Kuli mujabah dengan kuli salibah. Okay, settle. Kemudian bercanggah kualiti. Kalau kita kualiti macam mana? Okay, kalaulah yang pertama ni apa? Kuli mujabah.
Yang lawan dia mesti bah. Kulli salibah. Kalau ni dah kulli bah, salibah lawan dia kulli bah. Kulli mujabah. Adakah 4 ni saja? Tidak lagi. Ada lagi tak? Ada lagi? Boleh lagi tak? Ada juz'i yang kita letak tak? Juz'i. Maka kita kata apa? Juz'i salibah dengan juz'i mujabah. Ada 4 apa? Ada 4 probability. Okey. Cepat okay. Kita cuba gandingkan ke semua ni. Gandingkan macam tadi kita buat ni. Okey. Yang pertama apa dia? Kulli, kalau kita ambil ni kulli mujabah. Kalau lah premium pertama kulli apa syartan yang pertama, bentuk pertama kulli mujabah tambah apa? Kulli mujabah tambah kulli mujabah. Okey, settle. Yang kedua kulli salibah tambah apa? Ada orang ni ada. Saja. Aduh. Saja test. Macam okey. Kulli salibah. Nampak apa tu? Bagus. Ngantuk ah. Tapi nampak bangun kan? Saja kita nak upload tu dah ngantuk sebenarnya kan? Jadi Baik mahal. Okey, kulli mujabah dengan kulli salibah, kan? Okey, yang pertama kulli mujabah dengan kulli salibah, settle. Okey, dan kulli salibah yang di atas, maka salibah dapat kulli mujabah macam atas sama ah. Kan? Kita tulis B. Tulis B. Tapi jawapan sama ya. Teka. Tak kira perjuangan tu tak sini. Okey. Kemudian kita kata apa? Ambil juz'i lah. Juz'i apa? Juz'i salibah dengan juz'i salibah dengan kulli mujabah. Settle. Kemudian yang ketiga apa? Juz'i mujabah dengan kulli salibah. Apa lagi? Kulli salibah. Apa yang kita ada? Kulli salibah kita padankan dengan kulli mujabah. Okey, boleh? Kulli mujabah kita takkan padang ni juga kan? Habis dah kan? Okey. Juz'i salibah kita padankan dengan kulli mujabah. Kan? Juz'i mujabah kita padankan dengan kulli salibah. Takkan habis dah. Ada lagi kurang. Kerja fikir. Juz'i salibah dengan sebab kita syaratkan apa? Dia mesti kulli kan, premis kedua kan? Kemudian mesti apa? Mesti bercanggah pula. Betul tak? Kita tengok syarah. Betul tak apa yang saya fikir? Kulli salibah gapo? Mana? Dia ada 4 juga, kita ada tinggal ni. Mana tinggal? Yang pertama okey, yang pertama dia sebut ni, Tuan Syarah sebut kan. Yang pertama kulli kita istilah qadimatin fi ijab was-sam'a. Yang pertama kulliyatan, dua kulli, sughurahuma mujabah, ni mujabah, ni salibah, settle. Yang kemudian yang kedua kulliyatan sughurahuma salibah. Terbalik je. Dia letak juga, tadi kita kata sama kan. Cuba terbalik je. Yang apa ni?
4. Kembali apa? Kuli salibah dengan kuli mujabah. 4 ni lah, settle lah. Okay, settle. Jadi kita nak keluarkan conclusion macam mana? Macam mana keluarkan conclusion? Okay, kalau kuli dengan kuli jadi apa? Kuli. Mujabah salibah jadi? Salibah. Juz'i dengan kuli jadi? Juz'i salibah. Jim dengan ni apa jadi? Juz'i salibah. Ini? Kuli. Settle. Kita tengok contoh pula. Ini dia punya kira-kira dah punya question dia. Semua orang tu dah nampak laju ni. Masya Allah. Masuk Syamsiah apa ni? Okay, kita tengok contoh Bagi contohnya. Yang pertama, kuli mujabah dengan kuli salibah. Setiap, kita bagi setiap dia. Setiap yang hidup tulis bila akan mati. Setiap yang hidup akan mati. Yang mana hadul awsat? Hanya yang kekal. Kuli ni tadi. Segala yang kekal. Segala yang kekal tidak akan mati. Okey, dia boleh conclusion dia? Segala yang hidup tidak Macam mana? Ya, yang hidup tidak. Kita akan padami yang akan mati ni. Setiap yang hidup tidak kekal. Ya. Tidak kekal. Salah ha? Ada salah tak? Setiap bukan kan? Setiap kan ada kesalahan. Kesalahan ni tidak akan mati. Boleh. Saya berkaitan dengan akidah ni. Ambil yang lain, tak ada kaitan dengan akidah. Cepat. Semua makanan, semua makanan Boleh dimakan. kita kata ni lah mahal harganya lah. GST okay. Semua makanan mahal harganya. Okay. Nak bagi belakang sama ni, bagi belakang sama ni, nak buang ni. Macam mana? Mahal harganya. Sebelum kita tengok dalam buku, sebab saya nak bagi fikir. Dalam buku ni ada je syarah ni. Tidak semua kuih tidak kuliah. Kuih kuli Tidak semua kuih mahal harganya. Tidak semua. Kita cuba tengok. Tidak semua kuih. Tidak semua. Dia kena semua kuih tidak mahal. Ya.
Semua kuih. Tidak sampai. Bukan semua makanan kuih. Mahal harga dia. Jaya tadi apa? Tidak apa? Betul lah tadi. Tadi sekali lagi tadi. Semua kuih tidak mahal. Apa? Semua kuih. Kuih tidak mahal harganya. Okey, ni kita akan buang kan? Yang bulan kita akan buang. Tidak apa semua semua tidaklah Makanan adalah kuih. makanan semua makanan Mahal dengan dia. bukan kuih. Semua makanan Bukan kuih. tidak Tidak semua makanan bukan Bukan kuih. tidak semua makanan lah. Bukan semua makanan kuih. Ada minyak Kuih kuih. bukan. Ayah ada jaya. Okey, kita tengok buku, Dah beli lagi dah beli. Saya boleh beli. Boleh. Bagi ni tak apa. Akidah tadi. Nauzubillah ya Rab. Ya Rab. Okey, tengok yang contoh yang pertama dia kata bukan semua perjuangan Nazri. Apa Nazri ni? Aduh. Sekejap ni. Allah. Okey. Dia kata semua manusia adalah haiwan. Manusia lagi. Haiwan. Okey, lepas tu kemudian dia kata tidak ada satu pun dari batu tadilah itu dari Tidak semua kuih mahal harga. haiwan. Kita cuba tengok lagi dia ni. Benih. Okey. Tiada satu pun dari batu adalah haiwan. Adalah apa? Haiwan. Okey, jadi apa? Tiada satu pun dari apa? Manusia adalah batu. Okay, kita ambil macam mana tu? Tidak semua makanan adalah kuih. Tiada satu pun makanan adalah kuih. Macam pening pula. Sebab dia masalah ni, kuih ni, makanan kuih ni dia menyebabkan berlaku ni kontradik. Semua minuman. Ha. Tidak mahal. Makanan adalah Hanju. Makanan bukan minuman. Makanan lain kan? Apa yang masalah di sini? Masalah kat atas ni. Takkan kita keluarkan ni kan. Okay, semua manusia adalah haiwan. Tiada satu pun dari batu adalah haiwan. Conclusion dia tiada satu pun dari manusia adalah batu. Apa yang popular kat atas ni? Cuba. Tidak. Ustaz, macam ni kita nak tahu antara contohnya dalam manusia dengan batu kan, mana satu adalah hadu akbar, satu adalah hadu asghar. Oh, kalau macam
Kita tahu lah kalau macam duduk premis satu hadul asghar. Duduk dalam premis kedua hadu al-akbar. Premis kedua tu hadu akbar. Kita nak susun konklusi tu, kita letak yang mana dulu? Kita akan letak ni lah. Kita letak apa dulu? Kita tak Asghar dulu kan? Kalau yang ni, kita jawab ni. Kalau yang pertama Kita ni asghar dulu. Asghar dulu. Kalau yang pertama yang saya bagi pertama tu apa? Asror, asror. Yang pertama dulu, yang kan saya bagi yang pertama, yang tadi syakar pertama. Asror. Dia dah beri, dia dah beri. Dia dah beri. Sini yang dah bukan yang pertama tu, yang ni, yang saya bagi yang second tu. yang bergerak-bergerak. Bergerak apa? Membesar. Pembesar. Okey. Asghar akbar. Asghar akbar kan? Yang ni asghar akbar lah. So semua manusia adalah, Cuma yang ni apa yang problem? bukan semua makanan adalah kuih. Betul ya. Tiada satu. Cuma perkataan kita guna tiada satu tu dia contoh balik. Challenge sikit kan? Kalau sebut Macam ada nanti kena. kalau sebut bukan semua makanan adalah kuih tu. Itu betul lah kan? Adalah. Okey, boleh lah. Dah ni lah, dah berasak ni. Tu. Kuih ni makanan tu tak Yang tu dah masuk punya lain dah tu. Macam mana kata. Okey, Sultan. Nak masuk contoh lain? Satu lagi. Satu contoh lagi. Okey, kita ambil yang nombor 3. Juz'i mujabah dengan kulli salibah. Kita akan keluarkan konklusi dia juz'i salibah. Okey, kita tengok Kita kata yang kedua dia bagi contoh setengah daripada manusia, sebahagian yang ketiga, sebahagian manusia adalah juz'i mujabah dengan kuliah setengah manusia adalah hayawan. Okey. Tiada satu pun dari batu adalah batu adalah haiwan. Ni macam tadi. Macam tadi ya? Tadi. Tak, bukan. Lain. Ni sebahagian. Bahagian. Sebahagian. Ini sebahagian. Oh, ya betul. Aduh, Ustaz Ibrahim ni. Ada tukar Ustaz Ibrahim. Sesama Ustaz Ibrahim. Okey, dia punya jawapan dia macam mana? Kita kata sebahagian manusia adalah haiwan. Tiada satu pun dari batu adalah haiwan. Kita kata apa? Jawapan dia mesti apa? Juz'iyah salibah. bukan semua manusia. Tapi sebahagian daya haiwan kita buang sebab ni. Benda yang ulang kita akan buang. Kita akan buang. Kita suruh apa? Tiada sebahagian manusia bukan batu. bukan batu. Maksudnya macam tu kan? Kita tengok jawapan dia, kita tengok jawapan dia buku. Betul. Sebahagian manusia bukan batu. Dia contoh kot, contoh Tangan batu. Manas. Manusia bukan batu. Batu. Kalau tak kayu. Tak kayu. Tahu kan Syekh ni? Syekh Ahmad Damanhuri ni. Apa ada bagi ni lah? Ada fikir contoh ni sikit tak? Yang ni sikit. try Ustaz. Kita try. Setengah orang kaya.
setengah orang. Okey. Orang kaya. Malaysia dia haiwan kaya. Okey, kita kata tukar-tukar kaya. Adalah kaya. Kaya. Okey, ni pun kena kaya agak, ni kena kaya agak. Kerja kerajaan tak kaya. Ha? Kerja kerajaan tak kaya. Contoh. Okey. Okey. Yang ni kuliah ni. Kuliah salibah ni. Oh, Kuliah salibah. Tiada satu pun Yang kerja kerajaan. tiada satu pun Yang kerja satu pun dari batu apa? Tiada satu pun yang kerja kerajaan adalah kaya. Dia kata sebagai manusia tadi. Okey. Kita aja nak keluarkan. Sebahagian kita ambil sebagai manusia tak kerja kerajaan. Tak, dia kerjaan. tidak kerja kerajaan. Betul lah. Tapi ni salah sikit lah. Yang tu lah yang kaya. Ada tu juga yang kaya. Ya. Salah kot lah. Dia tak salah kot. Tapi ni dia dari sudut flow dalam pendalilan. Kemudian nanti dalam satu lagi ilmu, dia bagi sebagai ilmu adabul bahs wal munazarah. Dia bagi ilmu adabul bahs wal munazarah ni, kita akan bagaimana kita nak menafikan premis pertama. Dia akan ajar bagaimana nak menafikan premis kedua. Dia akan ajar satu lagi ilmu. Kita buat 2 hari lagi lah. 2 hari tu dah ni lah. Dah macam dah pening dah ni. Okey, dah settle. Dah, kita masuklah ke yang ketiga. Okey, syarat syakal yang ketiga, form yang ketiga apa? Syarat form yang ketiga, dia sebut dalam matan, dia kata wasalisul ijabu fi sugrahuma wa antura kulliyatan ihdahuma. Syakal form yang ketiga dia kata mesti ijab fi sughra, mesti positif. Dekat mana? Dekat premis pertama. Okey. Yang kedua dia kata mesti salah satunya kuliah. Satu premis kuliah. Okey. Ini apa? Syarat bagi form yang ketiga. Okey, ingat balik. Form yang ketiga macam mana? Form yang ketiga hadul awsat dia dekat mana? Subjek dalam premis pertama dan juga premis kedua. Okey, settle. Kalau form yang kedua apa? Hadul awsat pada apa? Predikat premis pertama dengan premis kedua. Okey, settle. Yang pertama macam mana? Subjek pada mana? Subjek hadul awsat pada apa? Predikat premis pertama, subjek premis kedua. Tu kena ingat tu. Okey, kita keluarkan ini. Kalau kita katakan bahawa kita syaratkan apa? Mujabah, kan? Pada premis pertama, berapa kebarangkalian kita boleh keluarkan penyataan-penyataan? Berapa? Pertama apa? Kuli, mujabah dengan juz'i, mujabah. Okey, ada 2 kebarangkalian kan? Sebab kita syaratkan apa? Mesti apa? Mesti mujabah. Okey, yang kalau yang nombor 2 salah satu premis mesti kuliah. Macam mana ni? Kita nak keluarkan. Kuli mujabah mesti ada apa? Kuli salibah. Kan? Kalau kuli mujabah, kan dia tak boleh lah. Juz'i mujabah kan? Juz'i mujabah dia akan satu lagi dengan kuli. Kuli mujabah pun boleh. Kan? Kan? Kuli mujabah. Okey, ini salah daripada salah satu ni. Salah satu daripada premis. Salah satu daripada premis mesti kuliah.
Okey. Kemudian kita keluarkan lagi. Kulli juz'i mujabah dengan juz'i salibah. Dia boleh keluarkan 4 lah. Sebab apa? Betul tak? Pertama kita syaratkan premis pertama mesti apa? Mesti mujabah, positif. Yang kedua kita kata apa? Salah satu daripada apa? Daripada premis tu mesti apa? Kuliah. Maksudnya kalau lah premis pertama tu kuliah, yang second mesti juz'iyah. Kalau lah yang pertama tu juz'iyah, yang kedua mesti kuliah. Itu je. Jadi kebarangkalian premis yang kita akan tulis berapa? Lebih kurang 6 sebenarnya. 4 ke 6? 4 eh? Okay, cuba tengok. Okay. Pertama, kita kata apa? Kuli premis pertama, kuli mujabah campur. Premis kedua apa? Juz'i mujabah. Okay, settle. Yang kedua kita kata apa? Kuli tak boleh lah. Yang kita sebut juz'i salibah boleh. Azim. Ini Azim. Ini kita mahu ada perjuangan ni. Kuli mujabah tambah dengan juz'i salibah. Dua hari. Lepas yang ketiga juz'i mujabah tambah kuli mujabah. Boleh? Yang keempat juz'i mujabah campur dengan kuli salibah. Yang kelima boleh tak? Boleh. Macam mana? Kelima macam mana? Kuli mujabah dengan kuli salibah. Kuli mujabah dengan kuli mujabah. Kuli mujabah ni, kuli mujabah dengan ni. Kuli mujabah dengan kuli salibah. Salah satu. Tak boleh, salah satu. Salah satu. Cepat. Takkan 4 saja. Cepat fikir dulu sebelum ni. Sebelum ni aja. Fikir dulu sebelum kita tengok buku. 3 buku ni punya syarat akhir lah. Macam mana Salin? Kuli mujabah dengan juz'i mujabah. Okey, boleh ganding kan? Kena premis ni. Kemudian kuli mujabah dengan juz'i mujabah, juz'i salibah. Okey, kemudian juz'i mujabah. Ada lagi ni. Ada yang macam tadi terbalik kita tinggal. Yang terbalik tu macam mana tu? Kita balikkan. Juz'i mujabah kuli salibah dah ada dah. Contoh apa? Juz'i kuli mujabah. Ada lagi. Ada lagi. Ni yang perjuangan lagi. Habis. Okay, perjuangan habis kita tengok buku. Okey. Kemudian Tuan Musannif dia kata, untuk intas syaklu ataupun untuk nak mengeluarkan konklusi yang betul daripada syakal yang pertama, ada 6 kebarangkalian. Ada 6. Saja kita tengok. Okey, yang pertama, kita tengok, cuba cek. Pertama, kita kata boleh yang tadi yang bro sebut tadi. Patut ada tinggal satu. Nak kira ke bro? Menerima aku cepat. Maksudnya salah satu premis. Tadi kita kata yang premis yang tadi yang syarat yang kedua tu bercanggah kan, yang form yang kedua kita syaratkan bagi kita apa yang syarat yang kedua mesti bercanggah kan. Yang ni tak syarat bercanggah, salah satu.
Kita mesti jumpa salah satu premis tu ada kuli. Tapi tak ada masalah pun kalau apa? Kalau dua-dua kuli. Jadi apa? Kita tambah lagi kurang mana? Kuli mujabah dengan kuli salibah lagi. Mesti kuli itu. Kuli mujabah dan kuli mujabah. Terbalik lah. Apa? Kuli mujabah dan Kuli mujabah. sekurang-kurangnya Sebuahnya satu lah. kuli mujabah Kalau satu lah. Tukar-tukar bayar. Sekurang-kurangnya satu. Oh, marah saya dengan sering. Apa soal ni? Sepatutnya sekurang-kurang satu. Kita balik sekurang-kurangnya satu. Tambah ayat dah. Ya betul. Satu. Premis siapa? Dia memang nanti antum kena terjemah ni. Abrar, tulis. Saya tak pernah. Yang ni mula blur ni. Okey, salah satunya mesti apa? Kuliah. Okey, jadi kita kata mesti apa? Dia akan patah balik lah. Kuli salibah dengan dia kena mujabah. salibah ni. Kuli mujabah dengan mujabah. Mujabah dengan mujabah. Satu lagi pula. Mujabah dengan mujabah. Mujabah kuli mujabah. Kuli mujabah dengan Mujabah. kuli mujabah. Settle. Akhirnya patah balik buku juga. Dah pening pula. Okey, kita bagi contoh, satu contoh. Kau apa dah ni? Semua main Zohor dah? Esok lah ni. Okey, ni tu dia sekurang-kurangnya salah satunya apa? Kuliah. Tapi kalau betul kalau abroad boleh yang kumpul-kumpul poin-poin tu kita buat terjemahan. Yang mana yang kita tak baca tu kita ganti nanti, kan? Kita syarahkan lagi. Tapi ada satu produk kelas kita. Betul tak? Lepas tu jual saya untung. Okey. Apa kita kata contoh bagi yang pertama. Pertama macam mana? Semua yang ni macam biasa dah, kan? Semua manusia kalau kuli mujabah semua manusia adalah haiwan. Lepas tu juz'i mujabah sebahagian haiwan. Tak boleh. Lain. Okey. Macam mana kita nak buat ni? Kita syaratkan apa? Dua-dua tu dekat apa? Dekat depan hajal awsat dia tu. Kita nak buang. Semua manusia adalah haiwan. Okey, lepas tu kita nak ulang balik ni semua manusia ni. Sebahagian manusia Sebahagian manusia adalah Melayu. Dari mana dah Melayu? Okey, kita adalah Melayu. Okey, adalah Melayu. Adalah Melayu. Maka apa artinya? Manusia ni semua tak ada. Okey apa? Jawapan dia apa? Sebahagian haiwan Sebahagian haiwan adalah tak betul lah. Apa kesalahan? Kan? Hidup Melayu. Apa kesalahan? Betul kan? Ada mustahil tak? Tak mustahil. Walaupun nampak jauh kan. Bila kita sebut haiwan kita akan bayangkan kambing semua tu. Lepas tu tiba-tiba kita kata sebahagian haiwan dalam Melayu. Dia lambat sikit dia nak masuk ke situ. Okey, boleh? Okey. Nampak tu? Okey, kita bagi satu lagi contoh. Satu lagi contoh. Apa lagi satu lagi contoh? dia jadi awsat ni mana tak? Ada awsat dia yang berulang-ulang kat mana? Manusia ni. Awsat dia subjek. Subjek kedua-dua premis. Kita dapat apa? Jim. Sebab apa dapat jim? Kuli lawan dengan juz'i menangkan juz'i. Mim dengan mim. Kuli dengan juz'i. Mim dengan sin.
Jim dengan apa? Juz'i dengan kulli. Juz'i. Mim dengan mim. Ni itulah. Benda matematik. Alah. Jim. Ni sin. Kulli mi sin. Ni formula dia. Formula perjuangan Mak kata Nazrin. Kan? Ni kena ingat ni formula dia. Dia sebab kita yang first kita baik kalau kita apa? Kalau ni kalau dia bagi sebagai kalau orang yang power hafal formula mantik ni dalam istilah dalam tradisi Islam ataupun tradisi umat Islam dipanggil sebagai antum akan digelar mantiqi. Mantiqi. Maksudnya antum dah hafal lah formula-formula ni. Okey, kalau kaf, sin, jim, dal semua tu dah hafal lah. Itu antum bukan jadi apa? Mantiqi. Tapi kalau antum jadi apa? Orang yang mempraktikkan ilmu mantik dipanggil sebagai an-nazzar. An-Nazar tu bukan spek mata. Nazar ni kan? Kata apa? Nazri. Nazri. Oh. Nazri. Nak Nazri. Tu tak juang kata. Familiar dia. Okey. Kalau An-Nazar ni geng orang yang kuat berdebat. Dia berdebat. Dia jenis apa? Dia jenis praktikkan semua kaedah-kaedah ni. Balik Begitu juga kalau orang yang hafal apa? Orang yang hafal kaedah-kaedah usul fiqh tu, kita panggil usuli. Usul fiqh, dia hafal semua kaedah usul fiqh. Sebut apa? Bab apa? Bab apa? Dalalah. Dia sebut satu. Tapi suruh praktik, tak tahu. Tapi kalau orang praktik, dia panggil sebagai al-faqih. Al-faqih ni orang yang praktik. Faqih. Dia tes hafalan tu. Tes hafalan. Kalau tes hafalan, usuli lah. Dia tahu perbincangan dia, tapi nak praktik ini faqih. Faqih yang paling ini sekali. Begitu juga kalau apa ni, kalau orang hafal kitab macam hafal kitab balaghah dia panggil balari. Balari dia hafal kitab balaghah. Tapi kalau dia betul-betul praktik balaghah dia panggil baligh. Baligh. Bukan baligh ni, baligh yang cukup umur tu, dalam sering tu tak apalah. Tapi ni maksudnya apa? Orang yang apa? Fasih nak bahasa dia. Tu nak jadi macam mana ni? Kita ini nazar kan? Nak apa benda ni? Okay, settle. Yang tu yang apa? Yang misal bagi form yang ke 3. Kita ambil form yang keempat yang terakhir. Terakhir pada hari ini. Dah peluh ni. Syakal yang terakhir. Syakal yang terakhir apa dia? Apa syakal yang terakhir? Hadul awsat dia kat mana? Hadul awsat dia pada premis yang pertama di subjek. Kalau premis yang kedua dia jadi predikat. Okey. Apa syarat dia untuk nak keluarkan natijah yang betul? Kata Aristotle syarat dia yang dia sebut apa dia? Mana? Mana dia kata warabi'un adamu jam'il khissataini illa bi suratin fa fiha yastabaini ataupun yastabin. Yastabaini ataupun yastabin. Yang kedua. Okey. Dia kata syarat yang kedua mesti apa? Jangan apa? Dalam syarat tak boleh jangan tak? Tidak kan? Tidak mengumpulkan dua kehinaan. Dia khisatan tu maksud kehinaan. Maksud hina lah ni apa dia? Negatif dengan juz'i. Maksudnya apa dia? Juz'i dengan salibah ni. Juz'i dengan apa? Juz'i dengan apa? Salibah. Tidak boleh apa? Tidak boleh sesekali apa? Mengeluarkan apa? Mengeluarkan dia punya natijah dengan yang betul. Dia sebut apa? Melainkan, tulis melainkan dua gambaran penyataan. Melainkan dua gambaran penyataan yang disebut di Tuan Musannif. Sekejap kita rehat sekejap. Kepala dah ni yang ni wasak sikit.
Okey, tulis dulu. Kita rehat seminit. Ha? Rehat 2 minit, 3 minit. 2 minit.